أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, jadi Tuhan yang selayaknya disembah, melainkan Engkau ya Allah telah menciptakan aku. Wa ana abduk, aku hanyalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ku berada dalam menyempurnakan janjiku terhadapmu sedaya upayaku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung denganmu ya Allah dari keburukan amal dan kerjaku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, bersedar nikmat yang kau kurniakan kepadaku ya Allah. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku juga sedar dengan dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sungguhnya tiada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau Al-Maghfur. Yang saya hormati barisan yang terkuasa Asrul Madiniyah, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, ustaz-ustaz, datuk guru, serta para muallim, seterusnya tamu Allah di rumah yang mulia ini, muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, tersyukur kerana dipertemukan pagi ini tuan-tuan. Oleh itu, marilah kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang keduanya, oleh kerana kita membicarakan asma Allah, yang nama-nama Allah yang termulia, ya baiklah kita bacalah, mengingatkan balik ya tuan-tuan, menzikirkannya itu sebenarnya adalah merupakan doa. Dan kalau ada apa-apa hajat di sebalik bacaan kita ini, ya tuan-tuan, kita letakkan di dalam hati masing-masing, insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المجيد الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك
الجلال والإكرام. المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرهم غافلون. InsyaAllah tuan-tuan ya. Pagi ini Al-Qadir Al-Muqtadir. Kata saya 68, yang ke-68 tak boleh tuan-tuan ya. Al-Qadir Al-Muqtadir. Ini biasa ni. Cuma nama orang Melayu Muhammad Al-Muqtadir rasanya tak ada. Nah, ya. Atau Abdul Muqtadir tak ada. Nah, Abdul Qadir namanya. Ya, tuan-tuan. Oleh itu biasa nama Qadir, Qudrat, ya, Qudrat, Qadir, Qudrat kata nama ataupun nama terbitan dalam bahasa Melayu, masdar dalam bahasa Arab. Al-Qadir isim fa'il, nama pelaku, ya, pelaku. Iaitu kalau dilihat Al-Qadir ni, tuan-tuan, dah tentulah maknanya yang sangat berkuasa, yang berkuasa sanggup melaksanakan apa sahaja yang dikehendakinya, ya. Maknanya dia akan melaksanakan yang dikehendakinya dengan perkataan yang dikehendakinya itu, kerana kalau kita kembali kepada sifat qudrat Allah, dia ta'alluq dia ialah jaiz. Maknanya ta'alluq dia tuan-tuan, sifat jaiznya Allah boleh mengadakannya dan Allah boleh mentiadakannya. Betul, ya. Allah hendak, Masya Allah kan. Maknanya apabila Allah hendak jadi. Walam yasha, mana yang Allah tak ada, apa yang Allah tak ada tak jadi. Itu ta'alluq sifat qudrat, ya tuan-tuan. Maknanya Allah Maha berkuasa melaksanakan apa yang dia nak, ataupun menjadikan apa yang dia nak, mengadakan apa yang dia nak dalam makna qudrat. Segala sifat-sifat yang lain, ya tuan-tuan, kalau kita ambil begitu, maknanya Qadir itu berkuasa. Kalau kita tengok pun dalam banyak-banyak sifat, 20 sifat, tapi kitab Tauhid Misbahul Munir, ya tuan-tuan, tajuk pun dia nampak Misbahul Munir bi Ma'rifatil Qadir. Cahaya atau lampu yang bercahaya yang membawa kenal yang berkuasa. Begitu, yang berkuasa. Dia tak bawa kenal yang wujud. Dia tak bawa kenal yang maha mendengar. Dia tak bawa kenal yang maha melihat. Tapi dia membawa kenal kepada yang berkuasa, yang berkuasa. Itu Al-Qadir. Manakala Al-Muqtadir ni tuan-tuan, maksudnya yang sangat berkuasa. Muqtadir yang sangat berkuasa, Al-Qadir yang berkuasa je, ataupun yang melaksanakan, yang menjadikan. Tapi apabila pergi kepada Al-Muqtadir, dia maksudnya lebih, yang sangat berkuasa dalam bahasa Melayunya, iaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tuan-tuan menguasai segala yang berkuasa. Menguasai segala yang berkuasa. Apakah agak-agak perasaan kita, ya kan, apabila kita membaca makna begitu?
Al-Qadirul Muqtadirul, Al-Qadirul Muqtadirul. Maka itu sebabkan tuan-tuan, zikir Asma'ul Husna ni ada hikmah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana sifat dan nama-namanya itu menyebabkan dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diminta oleh hamba-Nya diperkenankan. Ya tuan-tuan, kedua nama ni tuan-tuan, kalau ikut Al-Qushairi yang saya memang pegang buku dia lah, kalau ada nak rujuk benda lain tu kita rujuk lah, kalau tak ada kita menggunakan sepenuhnya dia punya ni. Maknanya kedua nama ni disebut tercantum Al-Qadir, Al-Muqtadir dalam Al-Quran ni. Maknanya inda malikin muqtadir, maksudnya salah satu ayat dalam surah Al-Qamar. Apabila disebut begitu, bermakna dia didukung. Al-Qadir bermaksud yang maha berkuasa, yang maha kuat, maha berkuasa dengan kudratnya, kudrat. Dia tuan-tuan, yang tuan-tuan baca ataupun yang kita pakai qada dan qadar. Qadar tu dia tak sama, sebab qadar itu merupakan penentuan. Apabila Allah sebut innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, tak sama. Dia qadar dah. Sesungguhnya Allah lah yang membentangkan rezeki kepada siapa yang Allah nak, dan Allah menentukannya. Wa yaqdir atau qadar. Itu sebab kita kata inilah ketentuan Allah, dalam mana inilah qadar yang Allah tetapkan kita. Ya. Apabila kita baca ayat begitu tuan-tuan, maka banyaklah kaitan dalam mana keimanan, ya, antara syukur dan kufur. Antara syukur, sebab kita tahu Allah yang menentukan. Antara kufur, lupa hakikat nama-nama Allah yang termulia, yang Allah menjadikan. Ya. Jadi oleh itu besar, amat-amat besar, untung dan amat-amat beruntunglah kita yang cukup banyaklah buku syarah Asma'ul Husna ni banyak tuan. Tapi saya sengaja mengambil buku karangan Al-Imam Al-Qushairi. Namanya dia bermazhab Asy-Syafi'i. Yang kedua, dia merupakan ulama tasawuf, ulama yang berlatar belakangkan sufi itu. Pembawaannya, cara pendekatannya itu membawa kepada persoalan haji, melihat bagaimana nama-nama Allah ni dan kehidupan, ya, kehidupan. Jadi oleh itu Al-Qadir bermaksud, dia kata yang maha kuat. Dalam tulisan ini maha berkuasa, tuan-tuan, dengan kudrat yang maknanya datang daripada kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudrat Al-Qadir, Al-Muqtadir, itu bahasa Arabnya yang setiap berbezanya itu ada makna tertentu. Hakikat kudrat itu ialah yang berkuasa. Apabila kita kata Allah, antara sifat Allah yang wajib kita imani kudrat. Manakala namanya pula Al-Qadir, Al-Muqtadir, maka berkuasa, ya. Tak adalah kuasa itu pada hamba. Jangan sekali-kali hamba mendakwa dia berkuasa, dan tidak sekali-kali, dan jangan sekali-kali manusia hamba mendakwa hamba berkuasa. Ada hamba yang berkuasa, syirik. Sebab tiada yang berkuasa melainkan Allah. Apa pula makna la ilaha illallah yang kita lafaz dari Tuhan yang selain disembah melainkan Allah? Allah
maka terkandung keseluruhan sifat-sifat kebesarannya pada dia. Maka terkandung nama-nama yang terbesar, yang termulia pada dia. Maka ternafilah dengan kata lain yang lainnya. Jadi dengan itu sidang jemaah sekalian, sebab kita nak membawa kalimah ini dari segi keberhasilannya, kalau kita kata Allah berkuasa, tuan-tuan, kita tak ada pilihan. Maksud tak ada pilihan ni banyaklah ayatnya tuan-tuan, tapi ringkas ceritanya, kita tidak bersifat, orang kata, menyerahkan bulat-bulat dalam makna ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kita yakini sebenarnya itu kekuasaan Allah, tapi hamba ada tugas hamba. Hamba ada tugas hamba. Kalau tidak, masakan disebut innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, memada dengan iman, tak adalah perlunya wa amilus solihat. Kita memerlukan suatu kedudukan yang kedua, iaitu bekerja, beramal dengan amal yang baik. Maka disebut di situ untuk menunjukkan iman dan amal. Amal ni siapa punya, tuan-tuan? Amal ni siapa punya? Amal ni kalau kita melihat mendakwa, dia tentulah saya punya. Bolehkah kita dijanjikan dengan amal yang kita buat ni untuk masuk syurga? Bolehkah? Kalau tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dengan rahmatnya, kan begitu? Kita mesti menuntut untuk mendapat rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah, wajib bekerja, wajib berusaha. Apakah usahanya? Mentaati perintahnya, melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Itu tugas hamba yang Allah ciptakan hamba dengan maksud wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Dalam makna ubudiyah, kehambaan, mesti ada ciri-ciri kehambaan. Kita tidak ada pada diri kita melainkan hamba. Maka bila kita mengaku hamba, tuan-tuan, tercabutlah segala sifat-sifat kebesaran dan kesombongan dalam diri manusia. Ada hadis, tuan-tuan, saya minta ingat dan minta maaf. Sebenarnya tadi menjawab soalan Haji Ibrahim lah awal lagi, hari Jumaat mengatakan tuan datang, tapi tak mengelak kita tuan-tuan bukan mandangkan kebetulannya semalam ada urusan sikit lah di KLIA tu, di komplek Haji Sabang. Saja-sajalah membantu duduk bersama syarikat, melihat bagaimana orang ramai untuk melihat kemungkinan permintaan untuk bersama syarikat dalam perjalanan haji. Duduklah, rupanya malam baru boleh. Kalau ikutkan dia pukul 10 habis. Jadi balik-balik itu cuci ada ke rumah, cuci rumah bermalu beda. Tapi Haji Ibrahim memang dalam kepala saya lah. Haji Ibrahim disebut Haji Ibrahim. Pada tahun ini lah tu dia tak ada wajib. Baik, tuan-tuan, itu maknanya nak sebut ada hadis ya tuan-tuan, apabila seorang sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perkataan yang terbaik di mafhum? Apakah perkataan yang terbaik? Satu perkataan sehingga aku tak minta kepada yang lain selain daripada kau ya Rasulullah. Jawab Nabi, ada dua versi.
dalam riwayat yang berbeza. Satu dia kata qul Rabbi Allah. Satu. Ini riwayat hadis sahih kata tuan. Nak mengingat riwayat awal. Yang satu lagi qul amantu billah summa istaqim. Maaf saya. Yang tadi disebut qul Rabbi Allah. Satu. Yang kedua amantu billah summa istaqim. Apabila sahabat coba saja, namanya Umrah namanya Amrah bin Sufyan. Apakah perkataan ya Rasulullah, perkataan yang engkau nak pesankan kepada aku sehingga aku tak minta bagi lain pada yang lain? Aku tak minta. Jawab Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah dan kekal dalam iman. Satu lagi yang baiknya, yang menarik ini tuan, bukan yang tadi tak menarik. Qul Rabbi Allah. Ya tuan, katakan olehmu, Tuhanku Allah, tsumma istaqim. Tuhan aku Allah, kemudian dia kekal dalam keadaan begitu. Tuan-tuan, melihat hakikat kehambaan ni, ya, yang disebut di sini ni, saya membawa itu sekadar berbanding saja, tak adalah apa-apa yang di sini, cuma nak sebut hakikat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah yang menjadikan, Allah yang melaksanakan, Allah yang ya tuan-tuan. Maka keberhasilan dalam mana itu, maknanya hasilnya ialah Allah yang nak jadi. Maka Al-Qadir berbeza dengan Khalq. Dalam bahasa Arab, satu, khalaqallahu samawati wal ard, khalaqallahu samawati wal ard, walladhi huwa alladhi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma khalaqa. Khalaqa tak sama dengan makna qadar, qadir. Tuan-tuan, khalaqa mencipta, menjadikan, ya. Sesungguhnya Isa, innama Isa kamasali Adam, khalaqahu min turab. Tuan-tuan, maknanya Allah kata Isa ni macam Adam. Allah ciptakan Adam dengan tanah, dan hakikatnya Adam tiada bapa, tiada mak. Begitulah Isa ni tuan-tuan beribu dengan hanya kalimah apabila kunna kun fayakun. Apabila kunna jadilah dia. Dalam makna Allah berkehendak itu tuan-tuan, dalam kandungan makna qadir, Allah yang menyempurnakan tugas itu ataupun yang menjadikannya. Maka tak sama dengan khalq. Yang itu kalau kita kata khaliq, ya, khaliq, al-qadir tak sama. Khaliq maknanya, ya tuan-tuan, itu lebih kepada maksudnya pencipta, kasab. Kasab ni usaha ataupun kata kerja, ya, dalam makna menciptakan dia, mencipta. Al-Qadir tak sama, ya tuan-tuan. Sedang hakikat Khaliq merupakan hasil kepada ciptaannya, tapi hakikat Al-Qadir bersifat yang menentukan ciptaannya, yang menentukan ciptaannya. Baik, apakah kita
merasakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan dan mengurniakan kekuasaan kepada kita sehingga kita boleh menentukan setiap apa yang kita nak. Tak. Siapa beriktikad begitu mengatakan Allah dah serahkan kudratnya kepada kita dan apa yang kita nak kita buat, yang jadi itu sebenarnya kehendak kita, salah. Itu adalah iktikad qadariyah. Ya. Qadariyah ini terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah kita merasakan kita tak boleh buat apa-apa? Tunggu saja apa yang datang, bagian yang bulat datang oleh yang pimpin datang banyak. Tak payah kerja, semua Allah dah tentukan. Itu juga salah. Sebab itu merupakan i'tiqad Jabariyah. Yang asalnya Jabariyah ini sangat dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi oleh kerana ekstrimnya dia dengan apa yang dia pegang, akhirnya dia juga terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak ada usaha, hidup bagaikan lalang. Sedang Allah kurniakan segala potensi pada manusia itu untuk mengurus, untuk menentukan kehidupannya, bukan mentadbirkan. Apabila kita melakukan satu pekerjaan, berhasillah kerja kita, siapa yang memberinya? Allah. Allah. Bolehkah kita kata tak? Kerana aku memang kumpulan pakar. Orang aku ni merupakan yang disebut pakar dalam bidang ni. Latar belakang pendidikan aku masuk banyak universiti, maka inilah hasil kerja aku. Boleh? Tak boleh. Cek, jangan main. Itu sebab sifat kufur ni boleh berlaku pagi, iman balik semula petang, boleh jadi berlaku petang, iman balik semula pagi. Sebab itu tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan, saya kuno fitnah lain yang disebut oleh Nabi dalam maksud fitnah yang gelap gulita ni, fitnah malam yang dahsyat. Apabila manusia tusbihu mu'minan, kamu ni waktu paginya beriman, tumsi kafirah, dan boleh jadi petangnya pula kamu kubur. Sebab benda-benda itu lah. Tuan-tuan, dia tak melakukan perbuatan-perbuatan apa, tapi hakikatnya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus tuan-tuan, Masya Allah, ya. Sini ada ngaji sifat rukuk ni, aja boleh. Ada sifat rukuk sini, ya, ada ya. Begitu. Maknanya bagus kita mendapat suatu peringatan, ya tuan-tuan. Baik. Kemudian sesiapa yang telah memahami bahawa Allah lah qadir, yakni Allah lah yang berkuasa, maka seharusnya perkataan seharusnya kita merasa takut. Saya tukar perkataan ganti nama dia tu, siapa engkau dia? Kita lah. Seharusnya lah kita merasa takut akan tibanya sesuatu perkara, balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau seksa akibat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di kelalaian kita, ya, kelalaian kita. Dan Allah hakikatnya tidak pernah terlupa dengan perbuatan hamba. Contohnya, saya pasti ayat ini saya nak baca ni ngam ke tidak, dalam bahasa ngam itu sesuai ke tidak, gitu kan. Ayatnya ialah dalam surah Az-Zumar itu kan tuan-tuan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala maaf saya di ayat itu tak sangat banyak, boleh juga lah ayatnya bermula Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampau,
ya, yang telah perbuatannya, maka katakan pada mereka bahawa jangan putus asa, sungguhnya Allah Maha Pengampun, ya. Allah ampunkan semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampunkan semua dosa. Innahu al-ghafurur rahim. Hakikatnya dia Maha Pengampun. Tapi dengan syarat, kata Allah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu semua kepada Tuhan kamu, wa aslimu lahu, dan tunduklah, patuhlah sebagai orang Islam, min qabli an ya'tiyakum azab, sebelum datang kepada kamu azab dalam keadaan kamu tidak mendapat pertolongan. Ayat kamu yang kedua, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, kemudian ikutlah, ya, ikutlah apa yang telah Allah turunkan, apa yang Allah turunkan, apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu, ya. Wattabi'u ahsana ma, sebaik-baik, ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang telah Allah turunkan kepada kamu, yang Tuhan kamu telah turunkan kepada kamu, apa dia? Alkitab, Al-Quran. Min qabli an ya'tiyakum adzabu baghtatan, sebelum datangnya azab secara tiba-tiba, wa antum la tash'urun, ketika itu kamu tak sedar. An taqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah, maka berkatalah jiwa manusia, jiwa berkata, manusia kata nafsun, ya hasrata ala kerugianku, wahai rugianku, ala ma faradtu fi jambillah, ke atas keterlanjuran aku, di sisi Allah. Fi jambillah, apa yang Allah telah turunkan kepada kita, kita ingkari. Wa in kuntu lamina sakhirin, sehingga jadilah aku orang yang hina pada ketika itu. Tuan-tuan, Au taqula law anna Allah hadani, ataupun ada yang berkata pula di antara ramai-ramai ini, kalaulah Allah beri petunjuk kepada aku, lakuntu minal muttaqin, nescaya jadilah aku orang yang bertakwa. Tapi Allah jawab, bala, tidak sekali-kali. Kadzabta ayati, engkau telah ingkari ayat-ayat aku, engkau dustakan ayat-ayat aku. Fastakbarta biha, engkau sombong pula dengan ayat-ayat aku. Dan wa kuntum minal kafirin, dan hakikatnya kamu orang kafir. Tuan-tuan, saya nak masuk ke gini dulu. Hakikat makna itu saya kongsikan, itu yang saya terfikir. Kita menafikan hakikat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan kepada kita, ya. Dan apabila kita betul-betul menginsafi bahawa diri kita ini telah melakukan satu kesalahan, kita taklah balik sepenuhnya kepada Allah, tak boleh tempat yang lain, ya, tak ada tempat yang lain. Dan pula kembali kepada Allah itu dalam makna kembali kepada agama itu, dan agama. Jadi yang lain untuk kita kembali agama lah. Dan siapa kata mana boleh, agama semua sama, kan? Agama semua sama. Jadi agama menyuruh manusia buat jahat, itu dah gak baik. Sebab kita ni tuan-tuan terlampau pandai, kan? Kerana pandai tadi itu sehingga lupa nak balik ke mana yang sepatutnya kita balik. Apabila begitu, kita masuklah kumpulan orang-orang yang dipanggil lalai. Lalai dengan apa yang ada pada diri kita itu. Dia kerana kenapa ini? Dia sebab minal ghafilin, ulaika humul ghafilun, sebab mereka itu lalai. Dia kerana kelalaian dia itu, dia asyik dengan apa yang ada pada dia dan merasakan dia yang segala-galanya pada dia. Akhirnya dia yang terjumus ke dalam kehinaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, nampak panjang buat itu, patutnya dia. Saya cuba ambil sikit lagi tuan-tuan, ya. Bagi mereka yang telah mengenali bahawa dialah Allah yang berkuasa, maka hidupnya akan tenang
dan tenteram daripada menghendaki balas dendam atau siksa, menghendaki balas dendam atau siksa. Dan inilah pemberian kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Gini tuan-tuan, wa man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Agaknya lekut ayat ni kalau dilihat. Kalau kita yakin dengan kudrat Allah, berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali tuan-tuan, ajaban lil amril mu'min, suatu yang cukup menakjubkan bagi urusan seorang mukmin, anna kullahu tuan lahu khair, bahawa setiap perkara yang berlaku ke atasnya baik berlaku, baik. In asabathu sarra syakar fahuwa khairul lah. Kalau Allah beri timpakan dia sesuatu yang baik dengan nikmat, dengan kurniaan, rezeki yang baik, dia syukur. Dan dia kata, Allah kata kat dia, Allah janjikan dia ada kebaikan untuk dia. Wa in asabathu darra, dan apabila Allah uji dia dengan kemudaratan, kesusahan, kesempitan, kepayahan, dia sabar. Allah katakan khairan lah, ada baik untuk dia. Apa yang ajibnya tuan-tuan, apa yang mengherankan, orang ni senang ke, susah ke, sumpah saja. Dia tak pernah keluh kesah ketika mana Allah uji sedikit. Dan dia tak pernah lupa Allah ketika mana Allah beri dia kelebihan sikit. Ini namanya orang yang dalam keadaan tenang. Itmi'nanul qulub. Ya tuan-tuan, hakikat itu Allah beri pada siapa? Melihat segalanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Datang ini bukan mudah tuan-tuan. Ustaz apabila bercakap benda-benda ini cukup mengajar akan dirinya bahawa sesungguhnya inilah proses kita belajar yang bukan saja tuan-tuan semua, sebaliknya kita adalah juga hamba-Nya yang mesti mempelajari, mengambil iktibar. Dan yang paling penting perkataan dalam kitab-kitab ulama tasawuf, ya tuan-tuan, riyadatul qulub. Apa dia riyadatul qulub? Iaitu satu exercise hati yang kita jaga. Riyadatul jism, exercise badan, berjalan keliling tasbih, jalan. Riyadatul jism, riyadatul jism bagus. Tapi hakikat riyadatul qulub ni, kita tanya dia, tuan rajin tuan berapa kali seminggu tuan? 3 kali je tak? Untuk maintain 3 kali itu, dia meriyadahkan diri dia untuk menjaga kesihatan. Bagaimana dengan hati? Riyadatul qulub, apakah exercise hati yang Allah berbagai-bagai timpakan kita? Bagaimana kita exercise hati kita? Bagaimana riyadah berlaku tuan? Wallahu a'lam bishawab. Ini kita cari jawapan insya-Allah bulan depan kita sembang pula. InsyaAllah terus saja. Saya mohon maaf dah. Hari ini panjang sikit kan tiba? Panjang sikit je. Ikut masa sebab subuh pun dia waktu benar kali kan. Itu dia. Ustaz Imam ni tak faham, panjang juga bacanya gitu kan. Orang belakang kata, apa lah Ustaz panjang sangat ni? Gitu. Jadi dengan itu saya minta maaf lah. InsyaAllah ada lagi sedikit yang boleh kita sambung. Tapi bab begini tuan-tuan, kita kena cari satu kelebihan sikit dalam bab Al-Qadir. Dia bukan cerita bab Qadir Allah saja, tapi masalah yang hari ini berlaku, manusia merasakan dia berkuasa. Ini yang cukup berbahaya. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yustajab lahu.
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم نور قلوبنا بنور ذاتك كما نورت بشرك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يسوع شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي.